Bukan. Sabar. Kan? Okay. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Okay. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar serta guru bimbingan yang dikasihi. Pertama sekali kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak sekolah, Kebangsaan Parit Lapis yang memberi peluang kepada kami untuk menjalankan program Road Safety Awareness Among Children pada hari ini. Dan tidak juga lupa kepada Encik Faizal bin Amir selaku guru yang terlibat dalam sesi program ini serta guru-guru lain. Bagi menambah keberkatan program yang penuh bermakna ini, program ini menjemput Abang Ismail bin Amran untuk membimbing bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk adik-adik tadah tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma Allah Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdina siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Okey, amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan kepada Abang Ismail di atas bacaan doa tadi. Baiklah, marilah kita meneruskan majlis program kita. Okey, apa khabar adik semua? Semua sihat? Okey. Untuk pengetahuan adik-adik semua, abang dan kawan-kawan abang merupakan pelajar UTHM di Parit Raja. Adik-adik mesti tahu kan UTHM kat mana? Siapa yang duduk dekat Parit Raja mungkin tahu. Okay, nama abang Muhammad Anaful bin Sulaiman. So, pagi ini abang dan kawan-kawan abang akan memberikan sedikit talk atau ceramah tentang program Road Safety Awareness ataupun dalam bahasa Melayunya iaitu keselamatan jalan raya. Okay. Adik-adik mesti suka naik basikal kan? Suka naik motor, lepas tu selalu melintas jalan. Okay. Adik-adik tahu tak apakah peraturan-peraturannya untuk melakukan aktiviti tersebut? Kemungkinan adik-adik tahu. Mungkin ibu bapa adik-adik selalu pesan supaya hati-hati sebelum melintas, toleh ke kiri, ke kanan. Tapi kali ini abang dengan kawan-kawan abang akan menerangkan dengan lebih mendalam apakah itu langkah-langkahnya supaya tidak berlakunya kemalangan. Kemalangan ni semua orang tak nak kan? Adik-adik mesti tak nak kan? Abang pun tak nak. So, tujuan abang dan kawan-kawan abang bagi ceramah ini supaya adik-adik boleh ikut dan dapat mengurangkan kemalangan atau mengelakkan kemalangan. Okey, baiklah. Sebelum abang start pergi dengan lebih mendalam lagi, abang akan tunjukkan satu video untuk adik-adik. Untuk pengetahuan diminta adik-adik lebih fokus tahu sebab pada hujung nanti kita akan ada quiz dan siapa yang berjaya jawab dengan betul, abang dan kawan-kawan abang akan bagi sedikit hadiah lah untuk sesiapa yang berjaya menjawab. Nak tahu hadiah apa? Kena menang. Okay? Baiklah. So, abang akan bagi satu video ni untuk adik tonton. Okay. Mak, Abah, pakai tali pinggang geledah tu. Tak payah. Kena pakai tu. Undang-undang. Alah,
Aku dah 75 tahun hidup. Tak pernah pun bagi... Oh. Aduh. Ya Allah. Pakai tali pinggang geledah. Pakai. Undang-undang untuk semua. Tidak kira tua atau muda. Kemalangan tidak mengenal usia. Patuhilah undang-undang. Ini bukan gurauan. Pakai tali pinggang geledah. Ingat. Ayah. Okey. Berdasarkan video yang adik tengok tadi, adik tahu kan apa kesalahan pakcik tadi? Okey. Kesalahan pakcik tadi ialah, okey, adik Muhammad Zikri Wafiq. Cuba tegak apa kesalahan pakcik tadi? Kalau tak boleh jawab, boleh type juga adik. Okey, siapa yang nak jawab? Okey, pandai adik Amira. Tidak memakai tali pinggang keledar. Okey, betul. Tidak memakai tali pinggang keledar merupakan salah satu kesalahan berada di jalan raya. Sebab jika berlaku kemalangan, boleh mengakibatkan kecederaan yang lebih serius. Tidak kira dah tua atau muda, kita kena ikut peraturan jalan raya. Okay, so abang akan serahkan pada kawan abang. Dia akan terangkan tentang peraturan ketika kita sebagai pejalan kaki. Okay, so adik-adik kena dengar ya. Ingat, last sekali ada quiz. So, get ready. Siapa yang nak buat note ke, nak tulis apa-apa ke, dipersilakan supaya nanti bolehlah ilmu tu kita share dekat kawan-kawan, dekat ibu bapa ataupun sesiapa. Okay? Okay, abang akan serahkanlah pada kawan abang yang seterusnya. Hai, Assalamualaikum semua. Ya. Okay, hari ni abang akan terangkan tentang kesan mengetahui peraturan jalan raya. Okay, tapi ni abang akan terangkan yang basic dulu. Macam adik-adik tengok video tadi kan, abang ada 4 poin lah untuk adik-adik ketika menaiki kenderaan. Kami akan terangkan tentang abang akan terangkan pasal pejalan kaki sebentar lagi. Sekarang ni abang akan abang akan ceritakan tentang peraturan untuk ketika menaiki kenderaan tau. Tak kisah apa-apa kenderaan, tapi ini untuk kita semua ingat peraturan ni. Okey. Yang pertama, kita kena elakkan penggunaan telefon bimbit ketika memandu. Ini adik-adik boleh ingatkan kepada abang atau kakak atau ibu apa adik-adik. Telefon mudah alih ni sentiasa bersama kita dan ramai di antara kita melihat telefon kita tanpa menyadari kita melakukannya. Walau bagaimanapun, adalah haram untuk menghantar teks atau bercakap di telefon tanpa menggunakan peranti bebas tangan semasa memandu. Maksudnya kita bermain telefon ketika memandu. Itu memang tak boleh ya. Kalau kita gunakan telefon ketika memandu ni memang sangat bahaya. Okey, yang kedua poin abang ialah isyarat apabila bergabung atau menukar lorong. Okey, ini boleh terangkan juga kepada ibu bapa dengan abang atau kakak yang selalu kadang-kadang terlupa untuk memberi isyarat ketika hendak membelok atau buat U-turn, masuk simpang jalan. Itu memang bahaya ya. Ini kena ingatkan sebab banyak sangat pengguna kita memang sangat lupa pasal benda ni. Okey, yang ketiga, jangan hidupkan lampu bahaya atau lampu pancaran tinggi semasa memandu dalam hujan lebat. Jangan pakai high beam. Cakap dengan ibu ayah kalau boleh pakai lampu biasa. Sebab takut mengganggu pemandu-pemandu lain. Yang keempat ya, pasang tali pinggang keledar. Macam yang ada tengok video tadi tu. Itu punca tak pakai tali pinggang keledar kan. So dia jadi macam tu. So bila kita terlalu ambil remeh tentang peraturan jalan raya, itulah akibat dia dan kita boleh mendatangkan kecelakaan terhadap diri kita dan keluarga kita semua. Okey. Apakah kesan mematuhi peraturan jalan raya? Okey, abang akan terangkan. Untuk berjalan kaki. Okey, ini ialah
Yang pertama, mengelakkan kemalangan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Ini untuk kita elakkan kemalangan lah. Senang kata, jangan terlalu ambil remeh, kita kena sentiasa berwaspada. Yang kedua, melancarkan trafik lalu lintas. Kalau kita mematuhi peraturan jalan raya, so trafik lalu lintas ni akan lancar. So kita tak akan ganggu pengguna-pengguna lain. Yang ketiga, dapat mendisiplinkan diri. Mendisiplinkan diri ni penting adik-adik. Supaya kita sentiasa berdisiplin. Yang keempat, dapat memupuk sikap saling menghormati. Ini kita kena hormat lah. Kita sebagai pengguna jalan raya, ibu bapa, adik-beradik dan pengguna jalan raya yang lain, kita kena hormat antara satu sama lain. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Diharapnya adik-adik semua sihat lah ya. Okay, hari ni abang nak cerita sikit tentang kesedaran keselamatan jalan raya bagi pejalan kaki. Okay, yang pertama adik-adik mestilah amalkan beberapa tips ni, iaitu adik-adik mestilah sentiasa mudah dilihat oleh orang lain lah. Okay, apa yang dimasukkan dengan mudah dilihat ni adalah, yang pertama, adik-adik mestilah memakai pakaian yang berwarna terang. Okay. Pakai pakaian berwarna terang ni iaitu adik-adik mestilah memakai pakaian yang mudah dilihat, iaitu memakai baju warna oranye, merah ataupun kuning. Okay, yang kedua, adik-adik mestilah memakai pakaian pemantul cahaya, iaitu memakai vest cahaya. Apabila kalau pada waktu malam, kalau adik-adik nak keluar pergi mana-mana ke ataupun nak melintas jalan, adik-adik mestilah memakai vest pemantul cahaya ni agar mudah dilihat oleh pemandu jalan raya. Yang ketiga, adik-adik mestilah membawa lampu suluh, supaya andai kata kalau adik-adik nak melintas jalan ataupun nak berjalan di tepi jalan, adik-adik mestilah membawa lampu suluh agar adik-adik dapat mengelakkan daripada melanggar ataupun dapat mengelakkan daripada sesuatu kemalangan lah. Okay, yang keempat, adik-adik hendaklah sentiasa berjalan menghadap lalu lintas, iaitu adik-adik mestilah berjalan melawan arus. Maksud dia macam kalau adik-adik berjalan di tepi jalan tu, adik-adik jangan berjalan ikut selari dengan arus trafik. Nanti adik-adik akan dilanggar daripada belakang. Ini yang tadi, pakai baju yang berwarna terang, iaitu warna merah ataupun biru. Okay, ini adalah vest pemantul cahaya yang boleh dipakai pada waktu malam lah. Okay, seperti gambar raja di bawah ni, adik-adik hendaklah berjalan berlawanan arus, iaitu adik-adik dapat melihat kenderaan yang datang daripada depan. Okay, seterusnya, adik-adik mestilah menjadi seorang yang bijak, iaitu apabila hendak menggunakan pejalan kaki ataupun lintasan zebra. Okay, yang pertama, adik-adik mestilah memerhatikan pemandu membelok di persimpangan. Contohnya, apabila adik-adik melintas menggunakan pejalan kaki, adik-adik mestilah memastikan tiada kereta berdekatan dengan persimpangan tersebut. Barulah adik-adik boleh melintas dengan selamat. Yang kedua, iaitu sentiasa melintas di persimpangan yang telah ditetapkan.
Seperti adik-adik kalau nak melintas jalan raya, adik-adik mestilah menggunakan jejantas jika adik-adik nak melintas jalan raya secara berseorangan. Kalau adik-adik nak melintas menggunakan lintasan zebra, adik-adik mestilah berada di samping ibu bapa supaya dapat elak daripada terjadinya kemalangan. Yang ketiga, jangan sekali-sekali melintas setelah isyarat bertukar menjadi kuning ataupun merah. Iaitu ia akan dibimbangin jika adik-adik melintas serta melanggar lampu isyarat, adik-adik akan dapat perkara yang tidak diingini seperti kemalangan ataupun berlaku kesesakan trafik dan lain-lain lagi. Okay. Dan yang keempat, adik-adik haruslah membuat eye contact, iaitu bertentang mata dengan pemandu jalan raya. Okay. Bila adik-adik membuat eye contact dengan pemandu, mereka akan faham dan perlahankan kenderaan mereka. Okay. Sesudah kenderaan tersebut berhenti dan keadaan kat situ selamat, adik-adik boleh melintas jalan raya tersebut. Okay. 6 langkah menggunakan pejalan kaki. Okay. Yang pertama, berdiri di bahu jalan. Yang kedua, perhatikan lalu lintas keliling. Macam ni, adik-adik tengok lalu lintas tu kalau macam banyak kereta ke apa, adik-adik kena tunggu dululah. Okay, yang ketiga, pandang kiri, kanan, kiri semula sebelum melintas jika tiada kenderaan. Okay, kalau adik-adik tengok kenderaan dah tak ada, dah tak sibuk ke apa, adik-adik boleh melintas. Yang keempat, jangan main semasa melintas jalan. Adik-adik tak boleh main dekat area kawasan tepi jalan tu. Sebab itu adalah kawasan yang berbahaya sebab boleh terjadinya kemalangan ataupun sebarang kecelakaan Yang kelima, pandang ke arah kenderaan yang datang semasa melintas. Ini yang seperti poin yang saya cakap tadi kena membuat eye contact dengan kenderaan tu supaya dia faham yang adik-adik nak melintas jalan. Yang keenam, pegang tangan orang dewasa dan melintas dengan cepat dan tidak berlari atau jalan sambil lewa. Okey, yang keenam ni, adik-adik tak boleh macam masa melintas tu adik-adik borak-borak ataupun jalan lenggak-lenggok macam tu lambat-lambat, tak boleh. Sebab dia akan menyebabkan trafik sesak Okey. Saya akan pass pada kawan saya yang seterusnya. Okey adik-adik. So macam mana? Faham tak? Itu merupakan langkah-langkah kita sebagai pejalan kaki. Jadi macam adik-adik kan kalau nak pergi sekolah ke, nak pergi mana-mana ke, kalau ada jalan raya, adik-adik mesti akan melintas. Adik-adik mesti akan just tengok kiri kanan lepas tu melintas. Sebenarnya banyak lagi cara yang betul. Jika adik ikut peraturan-peraturan ni ataupun cara-cara ni, insyaAllah adik akan selamatlah. Okay, so abang akan tunjukkan video untuk adik-adik. Adik-adik boleh tengok Ingat, pastikan orang dewasa ada bersama adik ketika melintas. Gunakanlah lintasan pejalan kaki yang disediakan. Contohnya, seperti lintasan pejalan kaki ataupun jejantas. Ianya lebih selamat berbanding melintas di kawasan berbahaya atau melintas seorang diri.
Okey adik-adik. Jadi adik-adik lebih nampak kan melalui video tu. Kat situ dia bagi tahu sebanyak 70% kemalangan daripada pejalan kaki. Nampak tak bahayanya pejalan kaki kalau kita tidak mematuhi peraturan? Okey adik-adik. Abang nak tanya, adik-adik mesti suka tunggang basikal kan? Kat rumah mesti setiap seorang ada basikal. Macam beraya ni mesti naik basikal. Jadi adik-adik sebagai pengguna jalan raya perlulah mematuhi peraturan-peraturan ketika menunggang basikal. Siapa kat sini main lajak? Yang laki-laki ni mesti main lajak ni. Lajak tak elok tau. Banyak kes budak lajak. Insiden ke, ada yang meninggal semua. Ni angkat tangan ni main lajak lah ni. Okay. Abang harap lepas adik-adik dengar apa yang kawan-kawan abang cakap ni, adik-adik berubahlah. Maksudnya menunggang dengan secara berhemah. Yang mana lajak boleh, tapi di tempat yang betul lah. Pada waktu yang sesuai. Okay. So, marilah kawan abang akan terangkan tips untuk menjadi penunggang basikal yang berhemah. Yang lajak pun boleh dengar. Okay? Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama abang Ismail bin Amran. Hari ini abang akan terangkan cara-cara atau langkah-langkah bagi menjaga keselamatan jalan raya untuk penunggang basikal. Okey, yang pertama, adik-adik adalah sentiasa memakai topi keledar untuk melindungi kepala. Okey, topi keledar merupakan langkah keselamatan yang utama yang mesti kita ikut jika adik-adik nak naik basikal. Hal ini kerana demi menjaga keselamatan adik-adik, sebelum adik-adik nak menunggang basikal, pastikan adik-adik pakai topi keledar. Okey, yang kedua, gerak je. Yang kedua, memakai pad siku dan lutut. Apa itu pad siku dan lutut? Pad siku dan lutut pula ialah fungsinya adalah dapat mengelakkan kemungkinan patah ketika jatuh. Kita tak tahu bila kita akan, abang tak doakan jatuh, cuma kita tak tahu bila kita akan tipu kemalangan. Jadi langkah berjaga-jaga, kita sebagai langkah jaga-jaga, kita perlulah memakai ni pad siku dan lutut ni. Okey, seterusnya, memakai pakaian yang terang atau reflektif. Seperti dalam gambar ni, apa yang adik-adik dapat lihat, mengapa kita perlu memakai pakaian reflektif atau warna terang ni ialah untuk kita sentiasa keterlihatan, di mana keterlihatan ni membawa maksud kita sentiasa dapat dilihat oleh pemandu atau pengguna jalan raya yang lain. Seterusnya, pastikan basikal adik-adik dalam keadaan baik. Paling utama, seperti apa yang adik-adik dapat lihat dalam gambar, ini adalah roda ataupun tayar, di mana roda ataupun tayar ini merupakan komponen yang paling penting untuk adik-adik pastikan ianya selamat digunakan sebelum menaiki basikal. Hal ini kerana roda atau tayar kita pastikan dia mengembang dengan baik, atau erti kata lain, tayar basikal kita ni ada angin. Okay, akhir sekali, kita minta sangat adik-adik untuk patuhi peraturan lalu lintas. Tak kisahlah signboard ke simbol ke, sila patuhi peraturan yang telah ditetapkan di jalan raya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk adik-adik dapat menaiki basikal dengan selamat dan lancar. Akhir kata daripada abang, jadilah penunggang basikal yang berhemah. Okey, sebelum kita terus ke seterusnya, abang
ada sediakan video untuk adik-adik. Apabila kita berbasikal, hendaklah memakai alat keselamatan yang lengkap. Kita perlu memakai alat keselamatan yang lengkap seperti jaket pemantul cahaya, pad lutut, pad siku, sarung tangan, dan juga topi keledar. Jangan lupa klik lihat kanan, kiri dan kanan sebelum masuk simpang. Selamat menunggang basikal dengan cermat. Langkah-langkah keselamatan semasa menunggang basikal. Pakai kasut. Pakai jaket yang mempunyai jalur-jalur reflektif. Pakai topi keledar basikal untuk mengelakkan kecederaan kepala. Pasang lampu belakang yang berkelip semasa menunggang di kawasan gelap. Pakai pakaian yang berwarna terang serta jaket berjalur reflektif semasa menunggang di kawasan gelap. Tunggang basikal di sisir jalan. Beri isyarat tangan yang betul apabila membelok ke kiri atau ke kanan. Jangan berbual dengan rakan semasa menunggang basikal. Jangan gunakan telefon bimbit semasa menunggang basikal. Semasa menunggang basikal. Okey adik-adik. Jadi tadi tu cara-cara ketika adik-adik jadi sebagai penunggang basikal. Nampak tak? Banyak sebenarnya. Bukan sekadar bawa slow, tapi banyak. Jadi adik-adik kalau nak lajak boleh, tapi dengan syarat pakai helmet, pakai baju warna terang, ikut peraturan, jangan laju-laju. Boleh je. Abang faham benda tu hobi. Cuma kena ni lah, ikut peraturan. Baru boleh lajak. Ayah pun tak marah. Okey. Jadi adik-adik yang ada basikal, yang pergi sekolah naik basikal ke, yang selalu petang-petang naik basikal, yang plan nak beraya ke naik basikal ramai-ramai. Sebab abang tahu adik-adik beraya mesti naik basikal. Abang pun pernah jadi adik-adik macam adik sekarang ni. Memang dulu naik basikal ramai-ramai konvoi, pergi rumah cikgu ke apa. And banyak jugalah kemalangan. Jadi adik-adik perlulah hati-hati. Dan lagi raya ni kereta banyak dan bolehlah ikut ni. Okey, untuk seterusnya kawan-kawan abang akan terangkan keselamatan jalan raya untuk penunggang motosikal. Abang tahu kat sini mesti ada yang dah pandai bawa motosikal kan. Petang-petang lepak-lepak bawa motor.
Jadi nak bawa motosikal ni bukan sekadar perlu tahu cara nak bawa, tapi kena tahu apa perlu buat ketika naik motor, ketika bawa motor, keselamatan dia semua. Okay? Okay, so abang akan serahkan pada kawan abang. Adik boleh dengar lah. Fokus ya. Ingat, last kali ada quiz. Okay. Okay adik-adik. Okay sekarang ni sekarang ni adalah cara untuk penunggang motosikal lah. Kalau adik tu adik-adik, ingat tak? Okey. Okay, sekarang ni adalah tata cara tentang keselamatan jalan raya untuk penunggang motosikal. Kejap ya adik-adik. Okay, sekarang ni kita teruskan slot dengan keselamatan jalan raya untuk penunggang motosikal. Okay, yang pertama adalah memakai topi geledah anda. Ini adik-adik boleh nampak kalau adik di sekolah ke kan, dia naik jalan, dia bawa bapak-bapak, bawa emak, bawa kan. Mesti ada apa, kalau adik bonceng belakang, dia pakai topi geledah untuk keselamatan, untuk mengelakkan kemalangan. Kalau tak pakai, kita tak tahu boleh jadi apa. Sekarang ni banyak kes yang kalau kalau sangat ke atau kalau tu leka, kalau kita pakai topi geledah ni kita boleh prevent lah sikit, untuk kita boleh apa orang cakap, mengelakkan sikit lah kadar kemalangan tu. Adik-adik pun tahu kan topi geledah ni sebenarnya macam-macam orang ada untuk pipi, ada pin, ada biru, ada pin untuk perempuan, biru untuk lelaki dan juga. Sebenarnya adalah periksa diri anda sebelum menaiki motosikal dengan memakai pakaian warna yang terang. Ini apa nak cakap, ni contoh dia. Kalau adik pakai vest atau baju yang terang ke belakang, dia akan nampakkan lagi orang dekat jalan raya yang sama. Macam contoh ada orang tu naik kereta, ada orang tu naik motor. Contoh kalau adik belakang pakai baju yang cerah, yang terang, hijau ke oranye macam dalam gambar ni, dia boleh nampakkan lagi lah apa tu, macam mata-mata untuk orang tengok daripada jauh, macam oh dia naik motosikal, nampak daripada jauh. Kalau tak, kalau adik pakai baju gelap ke, pakai baju
pakai baju ke. Orang tak tahu. Kalau kita pakai macam pakai jaket keselamatan lah, orang cakap itu okey lah. Itu okey. Okey, seterusnya yang ketiga adalah sentiasa memegang dengan kuat orang di hadapan ketika membonceng motosikal. Okey, sekarang ni adik kan dia tahu contoh macam ni. Kalau adik dah pergi sekolah ke, nak pergi pasar malam ke kan, mestilah naik orang, naik bapak ke mak ke, pegang dengan kuat duduk belakang. Maksudnya adik jangan lepas tangan, jangan happy sangat naik motor. Mesti pegang dengan kuat lah orang depan supaya tak jadi apa-apa. Abang pun tak doakan adik jadi apa-apa, tapi ini adalah contoh-contoh untuk adik atau langkah-langkah untuk jaga keselamatan semasa naik motosikal. Motosikal pun penting juga. Kalau kita ambil ringan, kita tak tahu apa jadi nanti ya. Okay, Rek? Okay, seterusnya adalah jangan keluarkan kaki ketika jangan keluarkan kaki ketika menunggang motosikal. Letakkan kaki di tempat yang sepatutnya. Maksudnya kat sini adik-adik jangan hura-huri lah sangat kaki tu. Jangan gerak-gerak sangat kaki, terbang sana sini, letak dekat kaki tu dekat tempat yang betul. Maksudnya jangan letak kaki ke atas exhaust ke. Ini contoh dia. Berada pakai baju pink tu, follow dia. Dia macam letak kaki kat pedal tempat kaki tu. Tapi itulah, baju dia cerah, okey, baju dia cerah. Ada, tapi tak tahu dia cari kopiah kan. Tapi cara untuk letak kaki tu betul. Tapi kalau adik-adik jangan boloh lah dia, sebab dia tak pegang abang depan tu, takut membahayakan adik-adik. Adik-adik kan masih bawah umur lagi lah. Takut ada apa-apa. Okey, tamat juga. Okey, sekarang ni Okay adik-adik, so macam mana? Adik-adik faham tak? Jelas tak? Apa ni? Kalau kita nak menunggang motosikal pun, kadang-kadang bukan kita yang bawa. Sebagai penunggang yang di belakang pun perlu berhati-hati. Contohnya, kan kita kan kalau naik motor kan kita selalu mencela-cela kat kereta. So kaki tu kena, tak bolehlah buka. Takut nanti dia sangkut ke apa. Sebab banyak tahu kes terjadi penunggang motosikal kemalangan, macam dia kaki dia tak tahulah, tapi banyak sangat kemalangan sebagai penunggang motosikal. Jadi abang dan kawan abang tak naklah adik terlibat pada semua tu. Abang tak nak ada adik terlibat dalam kemalangan ke apa. Jadi abang dan kawan abang minta adik patuhilah segala-galanya sepanjang apa yang kami dan abang dan kawan abang terangkan pada awal sampai akhir. Okay. Abang akan tunjuk satu video. So adik bolehlah tengok dulu video ni dulu, okay? Lepas tu baru kita akan pergi ke quiz. Jadi semua siapa yang ada salin-salin nota tu dia untunglah, sebab dia boleh tengok nota tu untuk jawab soalan quiz nanti. Mana yang dengar je pun, kalau dia ingat dia boleh jawab lah. Okay? 10 tips keselamatan jalan raya. Rancang perjalanan anda. Sentiasa ikut had laju yang ditetapkan. Elakkan daripada mengekori kenderaan lain terlalu rapat. Berhenti apabila lampu isyarat merah.
memeriksa cermin dan berikan isyarat sebelum membuat pertukaran lorong. Ikut lorong anda, jangan memotong barisan. Elak bercelah di antara kenderaan. Sentiasa beri keutamaan kepada pejalan kaki dan penunggang. Patuhi garis panduan keselamatan semasa memotong kenderaan. Yang penting, sabar masa memandu. Hei, wah punya budak. Jangan melintas kat depan. Tak reti-reti lagi. Turun sayang, turun. Cepat turun. Ish, kereta ni. Awas! Jangan melintas di belakang kenderaan. Tunggu hingga bas pergi. Pastikan keadaan selamat sebelum melintas. Ingat. Okey, adik-adik. So, itulah salah satu video yang melibatkan sesiapa yang menaiki bas lah ke sekolah. Kemungkinan ada yang naik bas, ada yang naik van ke kan. So, ingat, pastikan jangan kita berada di belakang kenderaan tersebut sebab takut macam tadilah. Okey. Okey adik-adik. Jadi kita akan ke slot quiz. Okey. Quiz ni kami akan bagi soalan, kami akan tunjuk soalan, adik-adik boleh baca and then cara nak jawab dia. Okey. Abang faham dekat sini ada yang berkongsi PC ke laptop kan? Okey. Siapa yang nak jawab dia perlu angkat tangan dulu. Tekan dulu angkat tangan tu and then abang akan sebut nama yang angkat tangan tu. Jadi yang angkat tangan tu kalau dia boleh cakap, adik-adik boleh je cakap. Open microphone cakap. Tapi kalau adik-adik nak menaip, adik-adik perlu type lah. Abang akan tunggu kejap lah. Okey. Jawapannya soalannya tak susah pun. Cuma adik perlu cepat tekan angkat tangan tu. Okey. Bagus adik Kuanira ni. Tanya ingat tak semua. Bagus. Okey. So, baiklah. Kita akan ke slot quiz Ingat ya, nak jawab angkat tangan dulu. Nak jawab angkat tangan dulu. Baru tulis ataupun cakap. Okey. Okey, sekarang kita ada dekat slot quiz. Okey, soalan pertama. Apakah contoh keselamatan jalan raya untuk berjalan kaki? Muhammad Lutfi, jawab. Nak angkat mic ke nak type boleh, jawab je. Muhammad Lutfi. Zikri Wafiq. Yang kedua. Abang nak 2 orang je, soalan ni 2 orang je. Zikri Wafiq dan Lutfi tadi.
Kalau tak boleh cakap boleh type kat tepi tu. Amira, bukan awak. Abang nak yang ni, Lutfi tadi, Lutfi. Lutfi mana Lutfi tadi? Lutfi ada tak? Kalau tak ada, abang bagi Amira ni je lah. Macam mana? Alamak, Lutfi tak ada lah ni. Abang bagi letak kat Amira ni. Dia dapat jawab satu kan. Okey, lagi satu. Lagi satu. Apa dia? Contoh keselamatan jalan raya untuk pejalan kaki. Okey, betul. Lihatkan diri Lutfi Muaz. Okey, so kita dah ada 2 orang. Amira dengan Muhammad Lutfi. Okey, next. Soalan kedua. Okey, apakah contoh keselamatan jalan raya untuk penunggang basikal? Orang yang sama boleh jawab. Tapi siapa cepat dia dapat. Siapa yang tulis nota tadi, Rajin? Macam mana? Muhammad Noiman. Oh, tak jelas ke? Sabar, abang pas kat kawan abang. Okey, siapa tadi? Muhammad Nur Rahman tadi. Sekejap. Muhammad Nur Rahman. Okey, tak ada. Okey, seterusnya siapa ni? Nuri Suri Ardini binti Muhammad. Mana dia? Suri Ardini. Kalau tak boleh buka mic, boleh type. Ada siapa-siapa lagi? Okey. Okey, Suri Ardini. Okey, betul. Memakai pakaian berwarna terang. Okey, lagi seorang. Nurul Ariana. Okey, Nurul Ariana. Boleh type ataupun buka mic. Okey, Nuri. Okey, seterusnya Muhammad Aiman Nurazi. Okey, boleh type Aiman. Ke Suri Ardini ke? Okey, tak apa ni. Siapa? Zahra Akila. Okey. Oh, Nurul Ariana. Okey, sentiasa memerhati pemandu membelok di persimpangan. Okey, betul. Okey, pemenang dia Nurul Ariana dengan Suri Ardini. Biar. Okey, kita ambil lagi seorang. Zahra Akila ni. Memastikan basikal dalam keadaan yang baik. Okey, kita pergi soalan seterusnya. Soalan 3. Okey, apakah contoh keselamatan jalan raya untuk penunggang motosikal? Okey, siapa? Angkat tangan. Okey, kita ambil Muhammad Hafiz Ar-Rizkin. Dengan siapa ni? Rania binti Abdul Latif. Okay, boleh type Okey, kita ambil Muhammad Hafiz Rizkin, iaitu memakai topi keledar. Okey, lagi seorang.
cepat. Siapa tulis dulu, dia dapat. Okey, memegang dengan kuat. Rani Abdul Latif. Okey, betul. Okey, lagi seorang. Muhammad Nur Aiman Hakimi. Letakkan kaki di tempatnya. Okey, betul. Okey, kami ada buat soalan bonus lagi 2. Okey, lepas ni adik-adik siapa nak jawab, sila type dengan cepat ya. Sebab kita orang ada hadiah untuk adik-adik. Okey, soalan bonus yang pertama ni, okey, abang sebutkan. Apakah langkah-langkah menggunakan pejalan kaki? Abang nak 2 orang. Tadi abang ada sebutkan 6 langkah-langkah. So, apa langkah dia? Ya, Ammar Wafiq ni. Memakai topi keledar salah. Apa soalannya? Sekejap. Okey. Apa langkah-langkah menggunakan pejalan kaki? Jadi abang ada sebutkan 6 langkah-langkah tu. Okey. Okey, berdiri di bahu jalan. Muhammad Anas. Okey, betul. Okay. Pakaian yang terang bukan. Kurang tepat. Okey, boleh cuba lagi. Okey, betul. Pandang kiri kanan sebelum melintas. Amira binti Ahmad Yahya. Tapi ni Amira dah pergi lah. Okey, kita ambil yang lain lah. Fazana Batrisha. Okey, perhatikan lalu lintas keliling. Okey, betul. Okey, kita ambil 2 orang Muhammad Sofi Rizkullah dengan Nur Fazana. Okey, Muhammad Anas dengan Fazana Batrisha. Okey, maafkan saya. Okey, adik-adik. So, itu saja kita punya kuis. Jadi, abang dan kakak abang nanti akan bagi hadiah tu dekat Cikgu Faizal. So, nanti Cikgu Faizal akan serahkanlah ke adik. Okey. Jadi, abang nak tanya, adik-adik semua faham tak segala-galanya? Faham tak? Abang harap adik-adik fahamlah. Ya. Apa yang kami bagi tadi. Okay. Okay, adik-adik ada soalan tak? Sebelum kita dah nak sampai ke penghujung ni. Adik-adik ada soalan tak? Kalau ada soalan, boleh tanya. Kami akan jawablah. Jadi okay. Ada soalan? Okay, ada ya? Okay, untuk cikgu ada sepatah 2 kata ke? Okey. Sepatah 2 kata ke? Ya cikgu, cikgu nak lebih kata-kata pun tak apa. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Yang dihormati pada
kepada semua pelajar-pelajar Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina. Okey, terima kasih pada hari ini kerana kerana melaksanakan program road safety untuk murid-murid Sekolah Kebangsaan Empat Lapis. Terima kasih banyak di atas kerjasama dan kolaborasi yang dijalankan. Kami harap pihak sekolah berharap agar program-program seperti ini dapat diteruskan lagi lah. Dan supaya objektif program ini dapat terus kepada murid-murid lah, supaya dapat diaplikasikan ketika di luar sana. Sekali lagi ucapkan terima kasih di atas kesudian semua pelajar kumpulan ini, Fakulti Kejuruteraan ini, untuk melaksanakan program ini. Semoga apa yang dirancang tercapai dan objektif pun tercapai. Okey, itu sahaja dari saya. Saya mewakili Guru Besar ucapkan terima kasih. Guru Besar tidak dapat hadir kerana ada urusan. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Cikgu Faizal di atas patah dua kata. Okey, ada di semua. Boleh tak kalau abang nak ada di semua buka kamera, kita nak bergambar kejap. Okey? Boleh tak? Buka kamera semua, cepat. Abang pun nak tengok juga muka-muka adik-adik ni. Adik-adik semua ni pandai-pandai punya. Okey, adik buka kamera, kita nak bergambar. Mana yang tak ada kamera tu boleh pergi dekat kamera kawan. Tak apa, satu kamera 2-3 orang pun tak apa. Yang penting ada. Yang mana yang boleh buka kamera tu panggil kawan-kawan semua. Cepat. Panggil kawan-kawan, penuhi. Okay, bagus Nurul Ariana, panggil kawan dia. Okay, Raisha Hana tu panggil kawan-kawan. Masing-masing buat piece. Buat piece ke, buat macam-macam gaya lah. Nak bergambar kan? Okay, cepat-cepat. Muhammad Nurul tengah panggil kawan-kawan tu, cepat-cepat. Okay. Ajak je kawan-kawan, bukan selalu ni. Okay. Ready semua, cepat nak bergambar ni. Okay, siap. 1, 2, 3. Okay, sekali. 1, 2, 3. Okay, dah. Adik-adik. Okey adik-adik. Terima kasih sebab sudi masuk dan dengar, bagi perhatian semua. Okey, abang dan kawan-kawan abang hargai sangat. Nanti masuklah UTSM. Boleh buat benda yang sama. Okey. Jadi maka tamatlah kita punya program. Abang harap adik-adik semua lepas ni lebih berhati-hati di jalan raya, okey? Okey. Jumpa lagi semua. Jumpa lagi semua. Okay, bye. Cikgu boleh Okey, terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.